Hari ini saya mengadakan lawatan ke UPNM. Merupakan lawatan pertama semenjak saya menjawat jawatan Menteri Pertahanan ini. Dan tujuan lawatan ini adalah untuk mendengar taklimat mengenai peranan dan aktiviti utama UPNM serta hubungan dengan MINDEF. Seperti kita tahu, semua IPT adalah di bawah KPT, di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Sebab itulah dan KPT mempunyai hubungan dengan MINDEF dari segi UPNM ni. Dari segi pengurusan misalnya adalah lebih kepada MINDEF. MINDEF. Ada beberapa perkara yang kita bincang tadi sewaktu pembentangan tadi. Ada beberapa perkara yang kita berikan fokus perbincangan. Yang pertamanya untuk memperkasakan lagi R&D, kajian dan penyelidikan, R&D, Research and Development, yang mana kita fokuskan kepada R&D berkaitan dengan industri pertahanan. Dan kita minta supaya R&D yang dilakukan di sini adalah bersesuaian dengan kehendak MINDEF, iaitu utamanya dari segi persenjataan ataupun aset pertahanan MINDEF ini sendiri. Dan kita juga bersetuju tadi bahawa R&D yang dihasilkan oleh UPNM ini bukan setakat menghasilkan produk, tetapi juga supaya boleh dikomersialiskan, boleh diperdagangkan setiap produk. Saya selepas daripada taklimat tadi pergi melihat sendiri produk-produk R&D yang dihasilkan oleh UPNM ini, banyak yang boleh dikomersialiskan. Tetapi kerana planning kita setakat ini adalah untuk menghasilkan produk berasaskan R&D yang dilaksanakan, mungkin kita tidak pergi lebih jauh untuk mengkomersialiskan. Saya dah beri janji tadi bahawa jika produk yang dihasilkan adalah bersesuaian dengan kehendak MINDEF, maka MINDEF boleh menjadi pembeli utama kepada setiap produk yang dihasilkan oleh UPNM. Jadi kita akan fokus kepada R&D. Dari segi kemasukan graduan, kalau kita lihat sekarang ni kita memberikan 10% dari seat ataupun tempat di UPNM ni kepada pelajar-pelajar lepasan daripada RMC ataupun Royal Military College ataupun Maktab Tentera Diraja. 10%. Universiti UPNM merupakan universiti gabungan antara ketenteraan dan akademik. Dan yang paling, kalau kita lihat RMC adalah sangat sesuai dengan UPNM ini, pelajar-pelajar RMC. Mereka merupakan pelajar terpilih, iaitu RMC ini dianggap sebagai boarding school bagi pelajar-pelajar yang terpilih, dan mereka diberikan latihan ketenteraan di RMC. Jadi kita berbincang tadi kerana kemasukan ke universiti adalah di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi kita menyuarakan pandangan kita kepada UPNM, kepada KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, supaya membuka lebih banyak ruang kepada pelajar-pelajar RMC, Maktab Tentera Diraja, untuk memasuki UPNM. Sekarang ni 10%, mungkin boleh naikkan sehingga 30-40% dan sebagainya, tetapi tertakluk kepada perbincangan kita dengan KPT. Seterusnya ialah seperti saya sebutkan tadi bahawa UPNM ini gabungan antara latihan antara akademik dan latihan ketenteraan. Setakat hari ini kita ada 23.5% pelajar yang direct yang mendapat latihan ketenteraan. Itu kadet kita. Kadet kita, walaupun latihan ketenteraan, tapi mereka juga belajar perkara yang berkaitan dengan akademik.
Dan kita ada balance tu lebih kurang 72.5% adalah pelajar kita anggap sebagai civilian. Pelajar yang khusus kepada akademik tetapi tidak ada latihan ketenteraan. Jadi kita mencadangkan tadi supaya semua pelajar-pelajar yang ada di UPNM ini adalah gabungan antara latihan akademik dan latihan ketenteraan. Jadi sekarang ni kalau yang mendapat latihan ketenteraan melalui pelapis ni lebih kurang ada 200 orang saja. Pelajar kita ada 5,000 lebih. Jadi 23% akademik dan latihan ketenteraan yang tadi tidak ada, bukan syarat pelajar di sini untuk mendapatkan latihan ketenteraan. Jadi kita mahu supaya selepas ini pelajar yang masuk ke UPNM mesti akademik dan latihan ketenteraan. Maknanya mereka diminta untuk masuk menjadi pelapis dan sebagainya di UPNM. Kalau kita lihat dari segi peluang pekerjaan bagi pelajar yang lepasan daripada UPNM ini, dari segi pasaran pasaran graduan daripada UPNM, lebih kurang 90% daripada pelajar yang lepasan UPNM ini mendapat pekerjaan. Saya percaya salah satu sebab kenapa begitu tinggi dari segi kebolehpasarannya kerana majikan melihat pelajar-pelajar UPNM ini adalah pelajar yang ada kaitan dengan ketenteraan, maka ianya berkaitan dengan disiplin. Jadi disiplin menjadi satu pilihan daripada majikan untuk mengambil pekerja daripada UPNM. Sebab itu saya tekankan tadi bahawa kita nakkan supaya bukan saja akademik tetapi latihan ketenteraan itu diperlukan supaya graduan kita adalah graduan yang berdisiplin dan sebagainya. Jadi itu antara yang kita bincangkan tadi dalam waktu taklimat dengan UPNM. Ya, insyaAllah saya percaya UPNM akan menjadi universiti pilihan sebagai premier universiti di antara universiti yang terbaik di dalam negara kita. Okey, saya buka pada soalan. Daripada universiti, dua soalan. Satu, R&D. Dari lawatan, boleh Datuk Seri bagi contoh produk yang mungkin dia dominat daripada penyelidikan ini, satu. Satu lagi, Datuk Seri ada mention dekat Dewan Rakyat possible collaboration with private sector. Ya. Ya, kalau kita bercakap soal komersial, bukan saja tidak perlu, jangan melihat kepada klien yang dah sedia ada, iaitu Mindef. Tetapi kalau produk itu boleh diterima oleh semua, maka bukan saja di kementerian lain tetapi juga di private sector. Ya, sebab itu saya kata untuk commercialize kita tidak boleh di peringkat UPNM saja. Ya, tetapi mesti bekerjasama dengan pihak swasta juga. Kerana ianya mungkin melibatkan kos yang tinggi dan sebagainya, dan kita tidak mempunyai bajet yang mencukupi di UPNM ini. Setahun lebih kurang 6 juta. 6 juta, 2 hingga 6 juta saja setahun memang tidak mencukupi untuk membawa produk ini keluar daripada kajian di dalam saja. Saya tengok tadi sebagai contoh robot tadi. Bomber, jabatan bomber mungkin memerlukan, memang mereka dah ada. Tetapi mungkin kita boleh dari segi pricing, dari segi harga mungkin lebih kompetitif. Sebab kita hasilkan di sini. Mungkin Petronas ataupun mana-mana syarikat lain, TNB ke apa-apa agensi ataupun syarikat yang besar, mungkin boleh menggunakan robot yang kita hasilkan tadi. Sekarang ni peringkat prototype. Tapi kalau kita ada boleh commercializekan, saya percaya dengan beberapa syarikat besar dan agensi-agensi di bawah kerajaan juga boleh menggunakannya. Jadi itu antara contoh
yang telah kita hasilkan tadi. Ya. Setakat ini ada discussion untuk kita private sector. Setakat ini saya rasa di dalam perbincangan. Datuk Sri tadi mention peruntukan untuk UPNM adalah 6 juta tahun, tapi Datuk Sri menerangkan potensi yang cukup tinggi. Mungkin ada Ya, saya difahamkan untuk komersialiskan produk mesti juga terlibat, ya, mesti juga terlibat. Lepas ini mungkin bukan saja kita akan berbincang dengan Kementerian Pengajian Tinggi, kalau boleh menambahkan sedikit lagi meningkatkan fund ataupun dana untuk R&D, tapi mungkin kita akan bincang juga dengan pihak MOSTI untuk membantu kita mengkomersialiskan produk yang dihasilkan. Ya. Alright. Terima kasih semua. Terima kasih.